itulah yang tetap mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka, dan mereka lah orang-orang yang berjaya. Baik, mereka situ merujuk kepada siapa? Mereka tu siapa mereka? Ni Al-Muhsinin ni. Tengok ayat tu ni. Kalau kita ada sifat-sifat ni, Allah Ta'ala bagi kita apa? Huda. Dan Allah Ta'ala bagi kita termasuk golongan apa? Orang berjaya. Maknanya tuan-tuan kena buat dia punya itulah, kena pecahkan. Maknanya kalau ada sifat muhsinin tadi 3 kan. Kalau ada sifat 3 tu, nombor 1 Allah Ta'ala bagi huda. Kedua, Allah Ta'ala kita golongan orang yang sukses. Betul tak? Kita akan ngobrol. Berjaya tu sebenarnya maksudnya apa? Huda dekat situ maksudnya apa? Baik, tengok pentafsiran ulama pusat nombor 6. Maksud ayat, mereka itulah yang mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka. Maksudnya ala basiratin wa bayyinatin wa manhajin wadihin wa jaliyin. Mereka berada di atas basirah, iaitu ilmu, bayyinah bukti, dan manhaj, jalan hidup, cara hidup yang terang dan lurus. Yang itu Allah Ta'ala akan bantu kita. Allah Ta'ala bagi ilmu pengetahuan, Allah Ta'ala bagi kita pengetahuan, Allah Ta'ala tetapkan kita di atas jalan hidup yang terang dan lurus. Pentafsiran ini diambil daripada Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim. Manakala apa maksud huda ni, tuan-tuan dah faham tak? Huda ni maksud apa tadi? Huda dekat sini. Ni Tuhan bagi huda, dapat dah maksudnya apa tadi tu? Kalau kita orang yang salat, betul-betul salat, orang mengeluarkan zakat, orang yang beriman dengan alam akhirat, Allah Ta'ala akan bagi kita petunjuk. Petunjuk itu maksud apa? Tuhan pandu hidup kita, Allah Ta'ala bagi kita ilmu pengetahuan dan sebagainya. Baik. Apa maksud kejayaan dekat sini? Maksud itu adalah, maksud kejayaan itu kejayaan apa? Kata Al-Imam Al-Qurtubi, al-faizuna bil jannati wal baquna fiha. Mereka berjaya memperoleh syurga dan kekal hidup di dalamnya. Maknanya kita dapat apa? Syurga. Tuhan bagi kita syurga. Maka dah tak ada dah. Dan pukul berapa dah ni? Syurga. Tuan-tuan kena pusing kepala sikit lah. Tuhan bagi syurga. Tetapi persoalan dia, maknanya kalau orang tanya, siapa orang berjaya? Kita dah berjaya ke belum? Kita dah berjaya ke belum? Kita belum lagi berjaya. Tetapi orang berjaya siapa? Orang yang mendapat syurga. Nak jadi orang dapat syurga tu kena buat apa? Jadilah al-muhsinin. Apa ciri-ciri orang muhsinin? Kembali pada ayat tadi tu. Orang berjaya adalah orang muhsinin. Tapi orang berjaya adalah orang yang masuk syurga. Maknanya kita belum lagi dapat syurga. Maknanya kita belum lagi betul-betul orang yang berjaya. Jadi syurga ni kejayaan yang bagaimana? Kecil ke besar? Kita akan baca ayat. Cuba tengok pusat nombor 7. Tengok surah Al-Imran ayat 185. Muka surat nombor 7. Tuan-tuan ada nota tak yang ayat akhir datang? Ada nota tak? Muslimat dia lebih dengan nota tak? Sahabat-sahabat kita belakang dapat note? Tak dapat? Ada lebih tak? Ni ada 2 lagi lebih tuan. Hanani dia ada 2 lagi lebih. Nota. Hanani ada 2 lagi lebih. Kita tengok surah nombor 7. Surah Al-Imran ayat yang ke-185. Apa kata Allah? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga, maka dia telah berjaya. Maknanya siapa golongan berjaya ke sini? Apabila masuk syurga, Allah Ta'ala tak masukkan ke dalam api neraka. Tapi nak berjaya tadi mesti jadi golongan apa? Al-Muhsinin. Apa sifat-sifat orang Muhsinin? Antaranya 3 tadi. Okay, dah jelas tak ayat tadi? Jadi kalau kita ada sifat Muhsinin, Al-Quran akan membantu kita menjadi hidayatul taufiq. Kembali pada ayat tadi. Baik. Apabila Al-Quran menjadi hidayatul taufiq, antara yang boleh menjadi hidayatul taufiq antaranya apa? Allah Ta'ala cerita tentang Luqman bin Hakim. Tentang Luqman.
Baik, tengok muka surat nombor 7, surah An-Nisa ayat 13. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha wa dzalikal fawzul 'azim. Sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kejayaan yang amat besar. Maknanya kalau kita boleh masuk syurga, kejayaan kecil ke besar? Kecil ke besar? Dia panggil Fawzul Azim. Itulah kejayaan yang paling besar. Kalau orang kata kita nak dapat kejayaan yang paling besar, kejayaan yang paling besar apa bila? Masuk syurga. Nak tahu macam mana ciri-ciri muhsin ini, kena belajar Al-Quranul Karim. Allah tak ceritakan. Baik, antara lain, kalau tuan-tuan nak masuk syurga, kalau tuan-tuan nak jadi orang yang berjaya, yang sebenarnya berjaya, saya dan tuan-tuan dan puan semua nak jadi orang yang berjaya sebenar-benarnya, kan? Apabila berjaya sebenar-benarnya masuk syurga, kan? Baik, nak tahu antara ciri-ciri orang yang berjaya selain daripada muhsinin tadi tu, Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Mari kita baca surah nombor 8. Tuan-tuan tengok, faham, tengok terjemahan ayat ni. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya berjayalah orang-orang beriman. Siapa dia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu mereka yang khusyuk dalam solatnya. Siapa lagi? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka menjauhkan diri daripada segala perkara yang sia-sia. Siapa lagi? Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka menjaga kehormatan dirinya. Illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun. Dan mereka kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya mereka, maka sesungguhnya mereka tidak tercela apabila mereka melakukan hubungan jenis dengannya. Sesiapa yang ingin selain daripada yang demikian, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Dan siapa lagi ciri orang berjaya? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan mereka yang menjaga amanah dan janji. Dan siapa lagi? Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun, dan mereka yang tetap mendirikan salatnya. Ulaika humul warisun alladzina yarisuna firdaus hum fiha khalidun. Baik, itu ciri orang berjaya. Ayat ni adalah tambahan daripada ayat yang surah yang kita baca pada ayat yang nombor 5 tadi itu. Baik, ayat yang ke-6. Ada 3 minit lagi. 1:45 kita solat. Baik, faham tak ayat yang ke-5 tadi itu? Boleh faham surah Luqman ayat 5 tadi itu? Saya pergi ke ayat nombor 6 boleh? Sahabat-sahabat yang baru hadir, kita membicarakan tafsir ayat surah Luqman ayat 1 hingga ayat 7. Namun kita baru sampai kepada ayat yang nombor 5 sebentar tadi, dan kita pergi ke ayat nombor 6. Ayat nombor 6 surah Luqman, Allah Ta'ala menceritakan apa? Tengok nombor 9. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Ada antara manusia yang memilih serta membelanjakan hartanya kepada hiburan-hiburan yang melalaikan, yang akibatnya menyesatkan daripada jalan Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan. Dan ada pula orang yang menjadikan jalan Allah itu sebagai ejek-ejekan. Mereka lah orang-orang yang akan beroleh azab yang menghinakan. Baik, ini Allah Ta'ala cerita masih lagi tentang Al-Quran. Apa maksud lahwal hadith? Kata Abdullah bin Mas'ud tentang ayat nombor 6 tadi itu, lahwal hadis adalah al-ghina, iaitu nyanyi-nyanyian. Wallahi alladhi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada ilah Tuhan berhak disembah melainkan Allah, yuraddiduha thalatha marrat, dia mengulangi sebanyak 3 kali. Maknanya kalau ditanya dalam Quran, orang dulu apabila dibacakan Al-Quran, dia tutup telinga dia, dia buat-buat tak dengar, dia buat-buat tak dengar, main je. Nanti kita akan
baca ayat nombor 7, Tuhan kata, apabila Nabi sebut ayat Quran, Nabi bacakan wahyu, mereka buat tak dengar. Bahkan cara macam mana mereka tak nak dengar? Mereka panggil penyanyi-penyanyi, upah penyanyi, kau nyanyi, buat bising, jangan dengar Al-Quran. Ada tak orang sifat macam tu sekarang? Ada. Kadang-kadang yang nyanyi itu lebih sedihkan dia Allah seronok. Tak. Tapi kalau dia baca Al-Quran, Allah, tak ada feel lah. Ataupun Quran ni ada kisah. Jadi macam tu. Jadi kalau ada sifat tu macam ni lah. Jadi orang dulu begitu. Jadi kata Allah, apa maksud lahwal hadis? Adalah al-ghina, iaitu nyanyi-nyanyian yang menyebabkan orang berpaling daripada Al-Quran Al-Karim. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, selain daripada nyanyian itu, sebenarnya sebaik-baik perkataan tu adalah lahwal hadis, lawannya ahsanul hadis. Ahsanul hadis itu apa? Adalah Al-Quran. Rujuk dalam surah Al-Zumar ayat 23. Allah nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan mathaniyatan taqsha'irru minhu al-juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan, yaitu kitab suci Al-Quran yang sama, isi kandungan-kandungannya antara satu dengan yang lain, yang berulang-ulang, yang menjadi gemetar kulit badan orang yang takut kepada Tuhan mereka. Kemudian kulit badan mereka menjadi lembut serta tenang hati mereka, suatu ingat kepada Allah. Tapi betul tak surah Zumar ayat 23 tu? Jawapannya betul lah. Tetapi sampai tak maksud surah Zumar ayat 23 tu kepada kita? Sampai tak maksud daripada kita? Kan? Adakah Al-Quran ini menjadi ahsanul hadis, sebaik-baik perkataan? Allah tak ada jamin dalam Quran. Tuhan kata, kalau dia boleh jadi Al-Quran itu betul, kulit badan kita akan menjadi gemetar takut kepada Allah. Dan kulit itu dalam masa yang sama akan menjadi lembut dan tenang ingat pada Allah SWT. Tapi tak sampai maksud tu betul tak?